Baik, kita mula. Suratus Sajadah, mulai daripada ayat 13. Kita mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dan jikalau syi'na, telah kami kendaki, la ataina, nescaya telah kami berikan kulla nafsin, akan tiap-tiap diri, hudaha, akan hidayahnya. Walakin, dan tetapi, hakko, telah pasti ia, telah pasti ia, al-qaulu, akan al-qaulu, oleh perkataan, dalam braket ketetapan, minni, daripadaku, la'anna, sungguh, hati-hati ya, sungguh aku mesti penuhkan, sungguh aku mesti penuhkan Jahannam, neraka Jahannam, minal jin, daripada jin, wan nas, dan manusia, ajma'in, semuanya. Saya masuk mula ya, yang baru masuk surah As-Sajadah ayat 13. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, dan jikalau telah berkehendak kami, nescaya telah kami berikan akan tiap-tiap diri akan hidayahnya. Maksudnya, kalau Allah mau, semua dibagi petunjuk, semua dibagi hidayah, maka manusia dan jin jadilah seumpama malaikat. Tak ada yang jahat, semua baik, patuh, taat, ya, menurut perintah. Itu dikatakan kalau kami kendaki. Walakin, dan tetapi, haqqal qaulu, telah pasti ia oleh perkataan. Perkataan ini mana? Ketetapan. Minni, daripadaku, daripadaku min Allah, la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku mesti penuhkan neraka Jahannam daripada jin dan manusia semuanya. Allah telah pastikan ketetapan bahawa Allah akan penuhkan neraka Jahannam itu daripada jin dan manusia. Sebab Allah telah memberikan manusia akal buat berikhtiar atau memilih mana kebaikan, mana keburukan. Diberi akal untuk memilih. Sebab itu adanya surga, adanya neraka. Dan Allah datangkan Rasul. Apa gunanya Rasul?
untuk memberitahu hal-hal kebaikan yang akan datang. Tapi manusia masih degil, keras hati, keras kepala, masih tetap mempertahankan kebatilan. Jadi, memang patutlah kalau Allah penuhkan neraka jahanam itu daripada kalangan dan jin dan manusia ini. Kerana lantaran mereka ini melawan, kuat melawan. Sama lagi, fazuku, maka rasakanlah olehmu. Maka rasakanlah olehmu. Bima, dengan apa yang nasitum, telah lupa kamu. Liqa'a, pertemuan, yaumikum, hari kamu, haza, ini. Inna, sesungguhnya kami, nasina, telah kami lupakan. Telah kami lupakan akan kamu. Nasinakum, telah kami lupakan akan kamu. Wazuku, dan rasakanlah olehmu. Dan rasakanlah olehmu azaba, akan azab. Al-khuldi, yang kekal. Bima, dengan sebab apa yang. Kuntum, adalah kamu. Ta'malun, kamu kerjakan. Semak semula. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Maka rasakanlah olehmu. Manakan rasakanlah azab. Dengan apa yang telah lupa kamu pertemuan hari kamu ini. Dulu di dunia, mereka meninggalkan iman. Mereka tak nak beriman, tak nak percaya. Maka sekarang rasakanlah azab yang kamu dulu di dunia, kamu telah melupakan hari akhirat ini. Inna nasinakum, sesungguhnya kami, kata Allah, telah kami lupakan akan kamu. Bila mereka dimasukkan dalam azab neraka, Allah melupakan mereka. Tak diambil peduli. Itu maknanya dulu kamu kat dunia, kamu melupakan hari pertemuan ini. Sekarang Allah melupakan mereka pula. Wazuku, dan rasakanlah olehmu azab al-khuldi, azab yang kekal. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang adalah kamu kerjakan. Apa yang dikerjakan? Ialah kekufuran dan mendustakan kebenaran. Sekarang rasakanlah azab yang kekal ini. Khuldi, dengan makna kekal. Selalu khalidin, orang-orang yang kekal. Ini khuldi. Kalau kita ingat lagi, cerita macam mana Iblis menggoda Adam dengan mengatakan pohon khuldi, syajaratul khuldi. Pohon khuldi. Mana kalau kau makan buah pohon ini,
engkau akan kekal. Itu dikatakan pohon huldi. Kita katakan buah huldi. Ya, buah huldi. Sebenarnya ya, pohon itu tetap namanya pohon. Tapi huldi itu adalah janji iblis kepada Adam dan Hawa. Nanti kamu lepas makan ini, kamu akan kekal terus dalam syurga. Tapi itu hanya pembohongan iblis. Ya. Ya, kita pula namakan buah huldi. Tak ada nama buah itu. Dalam Quran tak disebut namanya. Hanya disebut syajaratul huldi, pohon. Kata iblis, pohon kekal. Macam tu. Okay. Baik, sama lagi. Innama sesungguhnya tidak lain. Yu'minu, ia beriman. Bi ayatina. Dengan ayat-ayat kami. Allazina ialah orang-orang yang iza apabila zukiru telah diberi peringatan mereka, telah diingatkan mereka, ya. Telah diingatkan mereka. Biha dengannya horru telah tersungkur mereka. Telah tersungkur mereka sujadan, keadaan sujud. Wasabbahu dan telah bertasbih mereka. Bihamdi dengan memuji Rabbihim Tuhan mereka. Wahum walhal mereka la yastakbirun, tidak mereka sombong. Biasa mas mula ya. Innama yu'minu bi ayatina allazi iza zukiru biha kharru sujada. Sesungguhnya tidak lain. Ia beriman dengan ayat-ayat kami. Kalau dikatakan innama itu disebut sebagai adatul hasri. Adatul hasri itu mana? Huruf pembatas. Yang membatasi. Tak ada lain lagi. Macam tu. Tak ada lain lagi orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, iaitu orang yang beriman dengan Al-Quran. Allazina ialah orang-orang yang kharru, ialah orang-orang yang iza zukiru, apabila telah diingatkan mereka biha dengannya, iaitu dengan Al-Quran. Diingatkan, dinasihatkan dengan Al-Quran. Ya? Kharru, telah tersungkur mereka. Sujadan, keadaan sujud. Wasabbahu, dan telah bertasbih mereka. Bihamdi, dengan memuji Rabbihim Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak mereka sombong. Artinya, ya, ayat ini dikatakan sebagai sajadah. Sebab itu surah sajadah. Ada satu surah saja dalam Quran yang disebut namanya surah sajadah, tapi ada ayat-ayat lain yang kita boleh sujud. Ya. Tak mestinya ayat ini, tapi surah yang namanya sajadah atau sajadah, inilah dia.
surah Sajadah. Yang mana bila kita membaca surah ini sampai kepada ayat la yastakbirun, kita pun sujud. Tak ada rukuk terus sujud. Itu dikatakan kharru. Tersungkur mereka sujadan terus sujud. Macam tu. Keadaannya sujud. Jadi tak ada rukuk, tak ada i'tidal, tapi terus sujud. Jadi kita belum dapat rakaat. Jangan salah pula. Kita belum dapat rakaat. Dalam sujud tadi bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Dikatakan dalam hadis, kita suruh baca sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Kalau seandainya masa itu tak terhafal. Contoh, tidak terhafal ikut imam, sujud. Sekurang-kurangnya bacalah perkataan subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah tu sabbahu, tasbih. Bihamdi, memuji. Jadi, dua perkataan tu pun dah cukup. Subhanallahi wa bihamdi. Kalau kita tak hafal ketika kita biasa dah pagi Jumaat, banyak masjid dia baca surah ini dan dikatakan sujudnya sujud sajadah. Jadi pada masa itu tak hafal pula, tak teringat. Boleh baca itu subhanallahi wa bihamdi. Sebab subhanallah itu sabbahu, tasbih. Wa bihamdi itu bihamdi. Bihamdi. Jadi dua-dua ni dah ada. Wa hum la yastakbirun. Walhal mereka tidak mereka sombong. Mana mereka tidak sombong dari beriman, dari mentaati Allah. Ini perbuatannya. Perbuatannya dilakukan. Ketika dia solat, maka namanya sujud sajadah. Tapi kalau kita ketika kita tadarus sorang-sorang sampai ayat ini, maka alihkanlah kita punya Quran tu sujudlah di situ. Sujud. Ini namanya sujud tilawah. Sujud bacaan. Tapi hakikat yang sebenarnya orang yang beriman bila dibacakan ayat-ayat Allah dan diingatkan mereka dengan ayat Allah atau dinasihatkan mereka dengan ayat Allah, mereka terus menerima, terus beriman dan menerima. Sami'na wa ata'na. Itu dalam segi hakikatnya macam itu. Dia tidak sombong. Bukan hanya sekadar maksud di dalam solat atau ketika kita membaca. Tapi ini bila dibacakan ayat Quran kepada mereka atau diingatkan mereka mereka melakukan kejahatan, maka dinasihatkan dengan Al-Quran. Langsung mereka sedar diri. Terus dia ingat Allah. Dan mereka tinggalkan kejahatan itu. Mereka minta ampun kepada Allah. Itu pun adalah hakikat orang yang beriman. Dia tak sombong. Dia terus tunduk. Bahkan dia minta ampun kepada Allah. Itulah hakikatnya. Baik. Kalau orang yang solat tadi dah sujud, sujud tu tak ada dapat rakaat, terus bangun balik. Bangun balik, sambung ayat tata japa. Tata japa yang depan. Baik, kita teruskan. Tata japa. Telah terangkat ia. Telah terangkat ia. Junubuhum. Oleh rusuk-rusuk mereka. Minal madoji. Daripada tempat berbaring.
dari ya, bukan daripada, sorry. Dari tempat berbaring. Anil madoji. Yad'una, mereka menyeru. Rabbahum, akan Tuhan mereka. Khaufan, keadaan takut. Wa tama'an, dan harap. Wa mimma, dan daripada apa yang. Razaqnahum, telah kami rezekikan akan mereka. Telah kami rezekikan akan mereka. Yunfikun, mereka belanjakan. Baik. Tatajafa junubuhum, telah terangkat ia rusuk-rusuk mereka ataupun lambung-lambung mereka. Anil madoji, dari tempat-tempat baring. Yad'una rabbahum, mereka menyeru akan Tuhan mereka. Khaufan, keadaan takut. Wa tama'an, dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa yang telah merezekikan kami akan mereka, mereka belanjakan. Tafsiran daripada ayat ini merujuk kepada solatul lail, solat malam, iaitu solat tahajud. Ya? Jadi jangan kita hanya baca dan terjemah saja. Jadi latih-latih dirilah untuk merenggangkan kita punya lambung kita ataupun rusuk kita daripada tempat baring. Mana bangun daripada tidur sepertiga malam. Yad'una rabbahum tu mana mereka menyeru Tuhan akan Tuhan mereka. Mana mereka beribadat, berdoa kepada Tuhan mereka. Keadaan khaufan, takut. Wa tama'an, dan harap. Takut akan azab Allah. Harap akan nikmat Allah. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, di situlah adanya takut dan harap. Kita mohon syurga kepada Allah. Ya. Kita mohon redha dan syurga Allah. Yang kedua, kita berlindung daripada neraka dan murka Allah. Jadi di situ adanya khaufan, di situ adanya tama'an. Ada rasa takut dan rasa harap. Terkadang orang memahamkan, kalau engkau beribadat nak mengharapkan surga Allah, engkau punya ibadat tak ikhlas. Tak ikhlas. Jadi, kita jangan mengharapkan, kata dia. Kita jangan mengharapkan surga Allah. Kita beribadat kerana Allah. Jadi, apa yang dikatakan olehnya tidak sama apa yang dikatakan dalam Quran dan tidak sama apa yang dikatakan dalam hadis. Sedangkan dalam Quran, dalam hadis, kita boleh mengharapkan surga Allah, kita boleh berlindung daripada azab Allah. Jadi tidak salah kalau kita beribadat, kita nak mengharapkan supaya kita dapat surga Allah. Tak ada salah. Yang salah kalau kita beribadat, kita riak kepada orang, menunjuk-nunjuk kepada orang. Itu yang salah. Kalau kita beribadat memang nak mengharapkan surga Allah,
Itu tidak salah, sebab itu dituntut. Itu yang di Nabi ajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wahai Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu keredoanmu dan surgamu. Wa na'udzubika, dan kami berlindung denganmu, min sakhatika wan nar, dari kemurkaanmu dan nerakamu. Jadi ya, doa itu ada tomaan, ada khaufan. Dalam Quran juga diterangkan yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Memang dibenarkan, memang dibolehkan. Yang tak boleh tadi apa? Riak kepada orang. Itu riak pada orang tu tak ada pahala lah. Tunjuk-tunjuk pada orang kita beribadat. Ya. Jadi ingat ya, bahawa ayat ini ya mendidik kita supaya bangun malam untuk melakukan solat tahajud pada waktu dini hari, iaitu waktu kita biasa bersahur. Ya, waktu itulah kita lakukan solat tahajud. Jadi dikatakan tatajapa junubuhum. Tengok, merenggangkan lambung-lambung. Ya, lambung-lambung kita, bau kita, ditinggalkan daripada tempat baring kita sebelum masuknya subuh. Suruh kita lakukan solat malam. Ya. Ayat ini. Ya. Jadi bukan sekadar kita menterjemah dan juga kita mentafsirkan, tapi cuba kita latih, lakukan, supaya ia menjadi satu kebiasaan buat kita. Kalau surah Isra dulu kita pun dah lalui surah Isra. Itu lagi terang lah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan sebagian malam dalam kau bertahajud sebagai amal sunat buatmu. Asa rabbuka an, moga-moga Tuhanmu membangkitkanmu di makam yang terpuji. Jadi di surah Isra itu lagi jelas lah. Dan sebagiannya juga diterangkan di sini wa mimma razaqnahum yunfikun, jadi tidak bakhil. Jadi ada rezeki ya infakkanlah, berinfaklah, jangan bakhil. Macam itu. Ya. Baik, sama lagi ya. Fala ta'lamu, maka tidak ia mengetahui. Maka tidak ia mengetahui. Nafsun oleh satu diri. Apa yang ukhfiya, telah disembunyikan ia. Lahum, bagi mereka. Min, daripada. Qurrati, penyejuk. Ayun, mata. Jazaan, sebagai balasan. Bima, dengan apa yang. Kanu, adalah mereka. Ya'malun, mereka kerjakan. Saya semula. Fala ta'lamu nafsun ma'ufiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ia mengetahui oleh diri apa yang telah disembunyikan ia bagi mereka daripada qurrati a'yun, iaitu bagi qurrata, ia pendingin atau penyejuk, a'yun, mata.
Jazaan sebagai balasan. Bima kanu ya'malun sebagai balasan dengan apa yang adalah mereka kerjakan. Maknanya, diri itu tidak mengetahui apa yang tersembunyi pada penyejuk mata, pendingin mata, iaitu di syurga, yang mana mereka akan melihat sesuatu yang benar-benar menyejukkan mata, menenangkan fikiran di tempat yang paling aman, paling bahagia, iaitu di syurga. Itulah balasan apa yang mereka sudah lakukan di dunia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah diterangkan, hadis ini hadis riwayat Tirmizi pada hadis sahih, menerangkan afdalus shalah ba'dal faridah sholatul lail. Maknanya seabdal-abdal atau seutama-utama solat sesudah fardu adalah sholatul lail, solat malam. Jadi kalau siapa-siapa yang belum biasa melakukan solat lail ini, solat malam ini, atau solat tahajud, latih-latihlah, lakukan. Jangan kita ikutkan kendak mata kita. Asyik nak lelap je. Ikutkan berat badan kita. Asyik nak tidur je. Tak berani nak bangun. Jadi hal ini kena biasakan. Umur kita bukan panjang sebenarnya. Umur kita dah makin pendek, bukan panjang. Jadi bila lagi kalau dah lelap mata besok baru teringin nak bangun malam, solat malam, tak ada erti lah. Jadi kalau nak mulakan, daripada sekarang kita mulakan, lakukanlah. Sebab solat malam ni banyak dia punya kelebihan dia. Kita diberi ketenangan dalam kehidupan, daripada satu tahajud kepada satu tahajud. Terkadang urusan-urusan yang sukar-sukar, dengan solat tahajud itu, dipermudahkan segala urusan-urusan yang kita katakan sukar. Kadang penderitaan yang ditanggung dengan solat tahajud tadi meringankan penderitaan itu. Banyak kelebihan solat tahajud ini. Sebab itu Nabi solat tahajud ini wajib. Nabi wajib buat dia. Yang kita ni sunat. Kepada umat dia tak wajib, sunat. Tapi ingat bahawa seabdal-abdal atau seutama-utama solat selepas fardu adalah solatul lail, solat malam. Itulah janji yang ada. Manusia tak tahu apa yang tersembunyi pada penyejuk mata di syurga nanti. Tak ada mata kita ni sakit tengok. Kat dunia kadang ada sakit jugalah mata ni. Tengok orang lebih sakit hati. Sakit mata. Tapi di syurga semuanya qurrati a'yun. Sejuk mata. Dingin mata. Itulah nikmat syurga. Bersama lagi ayat seterusnya. 19, ayat 19. Amma, adapun allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, wa amilu, dan telah mengerjakan mereka. Nanti silap. Ayat 18 bukan 19, ayat 18. Afaman tu okay. Afaman, maka apakah sama orang yang Karena adalah ia
mukminan yang beriman. Kaman seperti orang yang kana adalah ia. Fasikon yang fasik. Dalam braket letak durhaka. La yastawun. Tidak mereka sama. Amma adapun, sambung ya. Amma adapun, allazina orang-orang yang amanu telah beriman mereka, wa amilu dan telah mengerjakan mereka, as-solihati akan amal-amal soleh. Fahum, maka bagi mereka jannatu, kebun-kebun syurga, ma'wa, tempat kembalinya, tempat kembalinya, nuzulan, sebagai pemberian, bima, dengan sebab apa yang kanu adalah mereka ya'malun, mereka kerjakan. Ayat 20. Wa amma dan adapun allazina orang-orang yang fasaku telah fasik mereka, fama'wahum, maka tempat kembali mereka an-nar, ialah neraka. Kullama, tiap-tiap kali, aradu telah berkendak mereka, an bahawa yahruju mereka keluar, minha daripadanya, uidu telah dikembalikan mereka, fiha padanya, waqila dan telah dikatakan ia, lahum kepada mereka, zuqu rasakanlah olehmu, azaban nar akan azab neraka, allazi yang kuntum adalah kamu,
Bihi dengannya. Tukadzibun. Kamu dustakan. Baik, saya masuk dulu ya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiko. Afaman ni kalau terjemah dia, ambil fa dulu, maka atau apakah man tu orang yang kebiasaannya macam tu. Tetapi kenapa ada penambahan sama? Maka apakah sama orang yang? Sebabnya sama tu, penambahan sama tu sebab setengahnya ada kaman. Ada kaman tu, kaman. Seperti orang yang. Itu mana perbandingan ya. Maka apakah sama orang yang adalah ia yang beriman seperti orang yang adalah ia yang fasik? Sama tak orang mukmin dengan orang fasik? Orang fasik ni mereka adalah pendusta, mereka adalah kufur, ya, atau durhaka. Jawapannya la yastawun, tidak mereka sama. Amal lazina amanu wa amilus solihati, adapun orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh, fahum jannatul ma'wa, maka bagi mereka kebun-kebun syurga tempat kembalinya. Jadi, ya, mereka ditempatkan di syurga. Nuzulam bima kanu ya'malun. Yes, sebagai pemberian dengan apa yang adalah mereka kerjakan. Itulah pemberian daripada Allah atas usaha yang mereka lakukan di dunia dulu sebagai beriman dan beramal soleh. Sebaliknya, wa amal lazina fasaku, dan adapun orang-orang yang telah fasik mereka, fama'wahumun nar, maka tempat kembali mereka ialah neraka. Untuk yang fasik, ya, dah ditentukan tempat kembalinya di neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha, tiap-tiap kali telah berkendak mereka bahawa mereka keluar daripadanya. Mana ahli neraka ni nak keluar daripada neraka, ya, u'idu fiha, telah dikembalikan mereka, ya, padanya atau ke dalamnya. Mana malaikat campakkan balik, masuk dalam neraka tu balik. Wakila, dan telah dikatakan ia oleh penjaga neraka, lahum, kepada mereka, zuku azaban nar, rasakanlah olehmu akan azab neraka, allazi kuntum bihi tukadzibun, yang adalah kamu dengannya kamu dustakan. Rasakanlah azab neraka ini, ya, dulu kamu di dunia kamu tak percaya. Rasul-rasul memberitahu tentang azab neraka ni, kamu tak percaya. Bahawa ada kehidupan kembali, kamu tak percaya. Sekarang rasakanlah. Macam itulah, ya, malaikat, ya, memaklumkan kepada mereka dengan bengis, ya. Bukan ada rasa sayang. Malaikat, ya, penjaga neraka cukup bengis kepada, ya, penghuni neraka ini. Baik, kita tandakan sampai ayat 20 dulu. InsyaAllah akan datang apabila surah Sajadah ini, ya, insyaAllah. Kita boleh teruskan dengan kuliah selanjutnya, kuliah soroh. Okey, boleh buka mic ni, siapa boleh buka mic. Bilangan berapa sekarang ni? Ya, 72. Kalau sebut satu-satu jelas. Ya. 72. Baik, ya. 72 babu rubahi mazid. Maknanya bab 4. Bab huruf, tapi dia ada tambah lagi. Jadi daripada 4 jadi 5. Itu namanya mazid. Tambah, ya. Kalau perempuan namanya mazidah, itu maknanya perempuan tambah. Ya. Dia namanya tambah. Ya. Tambah buta. Tambah buta. Kalau lelaki Mazid, nama Mazid. Kalau perempuan Mazidah. Tambah buta. Baik, ya. Bab tafa'ala ya tafa'lala ya tafa'lalu. Masalan, tazahzaha ya tazahzahu tazahzuhan. Penambahan dia ta. Asalnya zahzaha. Ditambah ta jadi tazahzaha.
Kemudian amar dia tazahzah, nahilah tazahzah. Mutazahzihun, mutazahzahun, 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 tuzuzia, yutazahzahu. Dia belit Maksudnya dah. jauh, ya. Mutazahzah. Dia belit macam Ustaz. Betul. Ya. Berbelit lidah. Nak sebut. Ya. Taruh Sekarang ni tamrin yang keempat, tamrin ni. Tamrin 72 ni ada 4, ya, dan baris sama ikut madi yang disebut tazazah, sama baris, ya. Kalau rokop ni apa bunyinya? Tarak Tarak rokok. Tarak rokok. Jadi sama dengan baris tazazah, ya. Okey. Cuba buat tarak rokok. Rukun. Tarak rok. Ini bagus. Tarak rikun Mutarak rokun. Turuk maknanya mengalir, ya. Nombor 2, apa bunyinya? Tazailam zailam. Zalzala. Asalnya zalzala tambah ta jadi tazalzala. Okey, tazalzala. Lagi. La mutazalzalun. Lagi. Tuzul yutazalzalu, ya. Baik. Nombor 3, itu makna gempa atau bergoncang. Ya, asalnya zalzala. Gempa atau bergoncang. Nombor 3 apa bunyinya? Bergoncang. Bergoncang. Gempa atau bergoncang. Okey, nombor 3. Nombor 3 apa? Takaan. Bunyi dia. Balik semula lah. Balik semula. Balik semula daripada isim fa'il ya. Isim fa'il. Daripada isim fa'il. Takaiun. Taka'un. Mudarik ya takak. Oh, ulang balik ya. Okey, ulang balik. Takaka'a ya takaka'u. Takaku'an lagi takaka'in. La tataka. Dua kali ta. La tataka. Maknanya berkumpul. Sama dengan mana zam-zam ya. Zam-zam semasa Siti Sarah sebut zam-zam maknanya berkumpullah air tu suruh kumpul. Jadi mana zam-zam tu mana apa? Berkumpul. Kumpul. Tu zam-zam. Kita zam-zam ala kazam.
Sampai Melissa Sultan Al-Ghazal. Jadi jam 7 juga adalah 4 huruf ya. Baik, nombor Darat rodo. Tarot rodo. Ini pun berarti kita nak sebut dotnya. Tarot rodo. Darat rodo. Darat Rabu. Rodo. Radu. Darat udan. Darat udan. Darat rod. Tarot rod. Darat rod. Tarot rod. Mutarat ridun. 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 Mutarat ridun. Mutarot rodun. Mutarot rodun. Lagi. Turut ridho. Yutarat Yutarot rodu. Mani apa? Rodo ke rodo? Mandi. Pen mudhari bari depan. Turut Yang pen mandi. madi bari atas, akhir. Bari atas. Pen mudhari akhir Mudhari. depan. Akhir depan. Yutarot rodu. rodu Jaru. Okey, cuba letak makna. Penat tidak? Lidah tua. Ha? Macam cakap. Letak makna yang akhir pecah. Kalau madi Pecah. Pecah ia. adalah Pecah ia. Mudhari Ia pecah. ia pecah. Masdar Ia pecah. Perpecahan. pecahan. Pecahlah oleh Amal pecahkanlah oleh engkau. pecahkanlah oleh engkau. Nahi Janganlah Engkau pecah. janganlah engkau pecah. Isim fa'il. Yang yang pecah. Yang Pecah. pecah. Isim maf'ul. yang dipecahkan. pecah. Yang dipecahkan. Makan. Tempat pecah. Pecah. Tempat pecah. Zaman. Masa Masa pecah. Sepecah. Madi majhul. Telah dipecahkan ia. Telah Dipecahkan dipecahkan ia. Mudhari majhul. Ia dipecahkan. Ia dipecahkan. Ia dipecahkan. Alhamdulillah mumtaz semua. Sampai terseliu lidah. Betul. Nak bunyikan ya. Akan datang. Ustaz, Ustaz nak cakap sikit. Ya. Tukarlah pula nahu Ustaz. Acik Coroh dia. Tukarlah pula. Acik makan karipap je nak tukarlah pulut pula. Oh, nak makan pulut pula. Dah lama pula. Ini dah macam cerita Nabi kaum Nabi Musa. Dia asyik mana salwa. Dan dah muak dah. Nak makan sayur-sayuran. Macam nujung berbelit-belit tak lidah. InsyaAllah nanti buku baru kita boleh sambung. Ya. Boleh sambung pelajaran I'rab ya. InsyaAllah. Ya. Jadi ada latihan lagi yang tu boleh habiskan dah. Latihan yang ke-73. Lepas tu kita berikan